Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membentangkan tentang pengaruh Islam terhadap budaya masyarakat Melayu. Kedatangan Islam ke tanah Melayu bermula pada abad ke-7 Masihi. Seterusnya, Islam semakin berkembang pada abad ke-13 Masihi setelah kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di persekitaran Selat Melaka. Agama Islam tersebar secara meluas pada abad ke-15 mengikut catatan Marco Polo. Semenjak abad ke-15 dan ke-16 Masihi, agama Islam tersebar meluas hampir seluruh kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang berabad lamanya di tanah Melayu. Penyebaran Islam telah merubah sistem nilai dan cara pemikiran orang Melayu. Islam memberi satu pandangan dunia yang baru dan membentuk sebahagian daripada umat Islam yang mempunyai jaringan antarabangsa, memiliki tradisi dan tamadun yang tinggi. Nilai-nilai seperti egalitarian, penghormatan kepada hak manusia dan kebertanggungjawaban manusia terhadap segala tindakan mereka telah diterima dalam sistem nilai orang Melayu. Islam telah mencorak kebudayaan Melayu dari sudut sistem sosial, intelektual, politik, bahasa, tata cara hidup, perundangan, kepercayaan, adat istiadat, estetika seni, kesusasteraan dan lain-lain. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah mengubah corak pemikiran masyarakat Melayu ketika itu dalam pelbagai aspek kehidupan dan di antaranya aspek hubungan makhluk dan pencipta, aspek pembangunan dan ketamadunan, susun atur masyarakat lebih sistematik, mempunyai nilai seni dan kebudayaan tertentu serta sistem tulisan dan bahasa pertuturan yang tersendiri. Perubahan corak pemikiran dan kepercayaan yang bersandarkan kepada ajaran Islam ini telah menjadi landasan kepada perkembangan tamadun Melayu dan menjadi asas kepada terbinanya tamadun Malaysia. Pengaruh Islam terhadap budaya masyarakat Melayu. Aspek akidah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu adalah penganut animisme. Kepercayaan animisme ini merupakan kepercayaan bahawa setiap benda di bumi ini mempunyai semangat yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga kehidupan seharian mereka. Misalnya, mereka menyembah pokok dan batu-batuan. Kemudian, diikuti oleh Hindu dan Buddha. Konsep akidah yang bercelaru ini berada dalam genggaman kepercayaan yang tidak rasional, sehinggalah datangnya Islam yang membawa agama tauhid. Islam telah berjaya membawa masyarakat kepada pandangan hidup yang benar, tepat, sejagat, rasional dan tidak pernah berlaku pada zaman sebelumnya, serta membebaskan manusia dari sebarang bentuk perhambaan kecuali kepada Allah semata-mata. Akidah Islam mengajar manusia supaya wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sistem pentadbiran dan pemerintahan di tanah Melayu juga telah berubah selepas kedatangan Islam. Ini telah berlaku terutamanya dalam institusi kesultanan dan juga perundangan. Sistem pentadbiran yang diamalkan di tanah Melayu sejak sebelum kedatangan Islam ialah institusi pemerintahan beraja. Institusi raja ini telah dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha yang dikenali sebagai konsep Dewa Raja. Kedatangan Islam telah mengubah kedudukan dan corak institusi raja di tanah Melayu. Golongan raja telah mula menitik beratkan konsep-konsep Islam. Misalnya, istilah bagi sultan Zilullah fil alam dan Zilullah fil ard.
yang bermakna bayangan Allah di muka bumi telah mula digunakan. Konsep ini menjadi teras institusi raja dan memberikan pengesahan berlandaskan Islam terhadap kewibawaan seorang raja tersebut. Para pemerintah juga telah menggunakan gelaran seperti Khalifatul Mukminin yang bermakna pemimpin orang mukmin. Contohnya, gelaran ini telah digunakan oleh Sultan Mahmud Shah di Melaka dan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin yang memerintah di Pahang. Dalam tradisi Hindu-Buddha, seseorang pemerintah sering sahaja mengalurkan nasab keturunannya daripada penitisan dewa, yang mana ideologi ini membawa kepada kultus penyembahan raja yang dianggap sebagai penjelmaan dan inkarnasi dewa-dewi agama Hindu. Tambahan pula konsep Chakravartin dalam kosmologi Hindu dan Buddha yang meletakkan raja sebagai pemerintah alam semesta menguatkan lagi pendokongan kultus dewa raja. Ideologi yang dibawa oleh para Brahman yang menganggap raja sebagai titisan dewa Vishnu yang berfungsi menjadi pelindung kosmos telah menular kepada masyarakat di alam Melayu. Keadaan ini telah berubah selepas kedatangan Islam. Tokoh-tokoh Islam seperti Iskandar Zulkarnain telah mula dirujuk sebagai asas nasab keturunan sultan. Hal ini secara langsung meninggikan kedudukan seseorang raja atau sultan tersebut. Seterusnya, selepas kedatangan Islam, institusi sultan di tanah Melayu kekal sebagai institusi berdasarkan pewarisan. Sistem ini meletakkan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di tanah Melayu. Kalau kita lihat di Malaysia ini, sistem kesultanan yang wujud di Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Selangor berbeza daripada sistem di Negeri Sembilan yang berasaskan adat pepatih. Adat pepatih ini tunjang kuasa bukanlah terletak pada sultan tetapi pada yang di-Pertuan Besar. Sistem kesultanan pula, pemerintahan dan pentadbiran sultan dibantu oleh lapisan pembesar seperti bendahara, laksamana, penghulu, bendahari, temenggong dan sebagainya. Institusi Kesultanan Melayu juga mempunyai hubungan erat dengan golongan ulama, yang mana golongan ulama ini secara tidak langsung menjadi penasihat kepada golongan-golongan sultan. Contohnya, golongan pemerintah di Melaka sering mendapatkan nasihat serta pandangan ulama seperti Makdum Said Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar dan lain-lain. Hal yang sama juga berlaku dalam kerajaan lain seperti di Kelantan, Terengganu, hingga muncullah ulama terbilang seperti Tuk Pulau Manis, Tuk Pulau Condong dan Tuan Tabal. Dalam aspek undang-undang pula, undang-undang Islam telah dilaksanakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dahulu, undang-undang telah digubal mengikut citarasa dan selera raja, bendahara serta temenggong, sehingga semakin tinggi taraf sosial seseorang, semakin besar pula kemungkinan terlepas daripada hukuman-hukuman tertentu. Kini, Islam telah memperkenalkan undang-undang yang adil dalam bentuk yang lebih luas seperti Undang-Undang Harta Warisan, Undang-Undang Muamalah, Undang-Undang Zina, Undang-Undang bagi pembuat kesalahan-kesalahan tertentu, Undang-Undang Laut Melaka sejak zaman Sultan Shah dan juga Hukum Kanun Melaka sejak zaman Sultan Mahmud Shah 1488 Masihi. Dari aspek kesenian pula, pengaruh kesenian Islam dapat dilihat dalam banyak aspek. Di antaranya seperti seni bina, kaligrafi, seni suara dan muzik, seni ukir dan sebagainya. Dalam seni bina masjid, alam Melayu mengambil konsep-konsep susun atur ruang yang ada pada masjid-masjid terdahulu. Ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis dan syair pula ditulis dengan indah
menggunakan pelbagai jenis seni khat. Sementara seni suara dan muzik telah melahirkan kaedah tarannum Al-Quran, berzanji, qasidah, nasyid dan lain-lain. Manakala tembikar-tembikar dan dinding-dinding bangunan yang terdiri dari bahan batu maupun kayu dihias dengan ukiran-ukiran yang menggunakan motif-motif berunsurkan Islam. Tidak ketinggalan juga rekaan busana dan pakaian yang beraneka rupa muncul dengan begitu banyak sesuai dengan tuntutan menutup aurat. Islam mempunyai pengaruh yang amat besar, mendalam dan meluas di alam Melayu sehingga berjaya menghakis pengaruh Hindu dan Buddha. Kedatangan Islam menandakan bermulanya zaman baru dan berakhirnya satu zaman lama atau kuno di rantau ini. Kedatangan Islam telah memperlihatkan peningkatan darjat bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi serta wujudnya sistem tulisan Jawi yang mantap. Islam juga telah memberi ruang kepada bahasa Melayu menjadi lingua franca di rantau ini. Islam juga mempengaruhi lapangan budaya material dan ekspresif orang-orang Melayu. Masyarakat Melayu telah menghasilkan kubah dan mihrab, menghala kiblat, ukiran batu nisan, seni muzik dan lagu berbentuk nasyid, qasidah, berzanji, seni khat dan lain-lain. Dalam aspek bahasa dan tulisan Jawi pula, Islam telah menaikkan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran dakwah Islamiah sejak abad ke-13 Masihi dan menjadikannya sebagai bahasa sains, akademik, undang-undang, politik, perdagangan dan sebagainya. Islam juga telah menjadikan bahasa Melayu dari bahasa pertuturan kepada bahasa persuratan dan telah memperkayakan perbendaharaan kata bahasa tersebut seperti kata-kata madrasah, ulama, ustaz, ilmu, makmal, sabun, tarikh dan sebagainya. Dalam hal ini, dianggarkan lebih 1000 kalimah Arab telah dipinjam oleh bahasa Melayu. Kedatangan Islam juga telah membawa bersama tulisan Arab yang menjadi tulisan Melayu, berperanan sebagai pengikut perpaduan seluruh bangsa Melayu. Hal ini berlaku kerana ajaran Islam amat menekankan tentang tradisi ilmu melalui budaya membaca dan selanjutnya telah membuka ruang kepada penciptaan tulisan Jawi. Sejak abad ke-12 hingga abad ke-18, aktiviti perdagangan yang membabitkan Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan didominasi oleh perdagangan Islam. Hal ini secara langsung menyebabkan pengaruh agama Islam telah memberi kesan kepada ekonomi masyarakat Melayu. Kalau dahulu kegiatan ekonomi hanya dijalankan melalui perdagangan dan pertanian, tapi kedatangan Islam telah memberi sumbangan yang paling besar kepada orang-orang Melayu dengan memperkenalkan sistem timbang dan ukur, sistem mata wang, sistem jual beli dan institusi kewangan Baitul Mal untuk menguruskan harta zakat, wakaf, sedekah dan lain-lain. Dari segi sosial budaya pula, Islam telah menghapuskan sistem kasta yang membuat garis pemisah antara kedudukan raja dan rakyat. Islam adalah agama yang mengajar bahawa tingkat kemuliaan seseorang bergantung kepada tingkat ketakwaannya
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga mendidik masyarakat Melayu dengan nilai-nilai serta akhlak yang mulia dan meninggalkan amalan-amalan songsang dalam adat istiadat Melayu. Melaka telah tampil sebagai pusat kebudayaan Melayu Islam dan melahirkan penulis-penulis serta karya-karya sastera mereka. Hasil karya berbentuk Islam ini telah menggantikan hikayat-hikayat Hindu yang penuh dengan khayalan dan fantasi, seperti cerita nabi-nabi dan pahlawan Islam, termasuk hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Amirah Hamzah, serta puisi dan syair Hamzah Pansuri. Seterusnya, dari aspek pendidikan pula, sebelum kedatangan Islam, aktiviti pendidikan dijalankan secara tidak formal di istana-istana dan tempat ibadah. Ia hanya melibatkan kerabat-kerabat diraja dan golongan bangsawan sahaja. Setelah kedatangan Islam, pendidikan telah dijadikan hak awam. Kaum wanita juga diberi hak yang sama seperti kaum lelaki dalam menuntut ilmu. Pusat-pusat pendidikan Islam mula didirikan di serata tempat. Di samping masjid dan surau, sekolah-sekolah agama juga didirikan untuk mengajar pelbagai ilmu agama. Kesimpulan dari video dokumentari ini, secara keseluruhannya, pandangan semesta tamadun Melayu telah melalui beberapa peringkat evolusi. Malah jika diteliti dengan lebih mendalam, zaman penjajahan, zaman menuntut kemerdekaan serta zaman kontemporari juga telah mempengaruhi pembentukan pandangan semesta masyarakat Melayu. Namun secara amnya, Islam sememangnya telah berakar umbi dalam pemikiran serta pembentukan pandangan semesta terhadap masyarakat Melayu. Namun unsur-unsur tradisi masih mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian mereka. Nilai bahasa dan budaya adalah amat penting dalam pembentukan negara bangsa. Sebagai sebuah negara bangsa yang masyarakatnya berbilang kaum dan agama, seharusnya memiliki pelbagai nilai dan norma. Hal ini dapat diperhatikan dalam perlakuan-perlakuan harian masyarakat setempat. Bahasa dan budaya Melayu merupakan asas bagi pembentukan tamadun Malaysia hingga kini. Masyarakat Melayu amat menitikberatkan perlakuan seseorang dalam meletakkan kedudukannya dalam masyarakat. Seperti yang telah dibincangkan dalam kajian ini, pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Melayu amat mendalam sekali sehingga membentuk nilai ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membentuk nilai-nilai baru dalam budaya Melayu. Dalam konteks negara bangsa, adalah amat penting bagi masyarakat kini menilai dan menghayati kembali nilai-nilai dalam budaya Melayu yang telah menjadi asas dalam pembentukan tamadun Malaysia. Sebagai sebuah negara yang majmuk, seharusnya kerjasama dan toleransi amat penting untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian. Penerapan nilai bahasa dan budaya Melayu perlu dilaksanakan oleh semua pihak dan pelbagai bidang. Walaupun amat dititikberatkan dalam pendidikan Islam dan moral dalam pembelajaran, namun institusi lain juga harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Semua pihak haruslah berganding bahu bagi mengekalkan nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi asas bagi keharmonian dan ketamadunan negara Malaysia. Begitu juga dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang lain. Oleh yang demikian, adalah satu kepentingan untuk memupuk nilai-nilai budaya masyarakat Melayu kepada masyarakat zaman sekarang supaya dapat mengekalkan kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia. Untuk mengulangi zaman kegemilangan Melayu ketika dahulu, generasi hari ini perlu kembali memahami dan menghayati agama Islam dalam erti kata yang sebenar, kerana Islam adalah dinamik,
dan progresif.